Kepada DJ Elfie dari Melaka FM, banyak sebenarnya pengakuan yang dilangsungkan, terutama sekali bagi dari segi aspek operasi penguatkuasaan perayaan sempena Tahun Baru Cina khusus di negeri Melaka. Ya, dan juga kami nak ucapkan kepada anda semua, salam Malaysia Madani. Madani ini kami nak kita nak highlight ya, kita nak beri perhatian perkataan Madani ini satu konsep yang dibawakan yang cukup, orang kata kalau betul-betul kita hayati, ia boleh memberi perkara yang positif dalam hidup kita. Bagaimana cara kita kawal otak kita? Itu yang kita nak sebenarnya. Benar-benar. Mana kita lihat juga pada 6 tonggak utama, mana kemampanan, kesejahteraan, dan kita ada daya cipta, hormat, keyakinan juga ihsan. Dan bagaimana kita nak terapkan dalam kehidupan juga untuk sama-sama kita realisasikan hasrat ini. Kita bercakap tentang vaksin minda untuk kesejahteraan diri dan negara yang madani bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Pada hari ini kita sangat berbesar hati bersama dengan Tuan Haji Mat Taib Mat, iaitu Sifu NLP nombor 1 Nusantara dan juga pengasas Akademi NLP Malaysia. NLP ini adalah Neuro Linguistic Program. Macam mana kita nak kawal otak kita ni supaya kita sentiasa berfikiran positif. Itu yang saya fahamlah. Jadi kita dapatkan pakaran Tuan Haji. Betul ke Tuan Haji apa yang saya cakap tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are right. Sesimpel itu Tuan Haji NLP. Dah tahu dah. Kan? Sebenarnya kita ada otak, kan? Dan bagaimana kita mencerap maklumat. Kita ada mata, kita ada telinga, kita kulit kita mencerap maklumat. Kita rasa aircon, kan? Dan kita sentiasa, manusia yang sentiasa mencerap maklumat, dan daripada situ kita buat respon kita. Kan? Dan kadang-kadang dalam respon inilah yang menyebabkan orang melonjak naik, soar up, ataupun dia down. Jadi saya rasa ini adalah satu perkataan yang hebat. Madani adalah satu perkataan yang hebat. Definitionnya adalah bagaimana kita membentuk pemikiran kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah emosi kita. Bagaimana nak jaga emosi kita. Dan untuk mendapatkan apa yang kita nak, kebendaan dan sebagainya. Jadi kalau kita kata negara madani adalah negara yang berfikir dengan hebat. Negara di mana orangnya boleh beremosi dengan hebat. Jadi tak adalah nak down sangat dan sebagainya. Ya, betul tak? Betul. Kalau kita tengok dalam 2-3 tahun sudah, COVID datang. Berapa banyak orang yang hilang kerja. It's not about losing the job. Tapi about how you think to get away, ataupun macam mana kita nak melonjak. Macam masuk dalam lopak, macam mana nak keluar balik. Mana you need a new thinking. Kan? Dan kalau kita tengok tadi, memanglah dalam keadaan yang rumit. Kan? Dalam keadaan dunia sekarang, dalam pola dunia sekarang, iaitu volatile. Memang tak tahu apa nak berlaku. Uncertain. Tak tahu. Kan? Kompleks. Dan juga agak kabur. Macam mana nak pergi ke mana dan sebagainya. Dan ini adalah fasa-fasa kehidupan yang agak sukar. Satu dunia lalui. Tapi manusia ni memang hebat. Dia ada satu benda yang ada pada dia. Selain benda akal. Iaitu choice. Pilihan. Choice. Stimulus datang, benda datang pada kita, itu adalah stimulus. Kan macam perkataan saya sekarang buat Nani dan juga Ridwan, dengar perkataan saya, itu adalah stimulus kepada anda. Tapi apa yang anda nak respon, itu lagi penting. Jadi di antara stimulus dengan respon ni, dia ada tengah dia kata choice. Apa juga mendatang, tapi choice kita yang paling penting. Dan bagaimana kita nak buat choice ni adalah bagaimana kita berfikir. Bagaimana kita berfikir. Ya. Jadi kalaulah benda yang teruk datang pada kita. Ini yang kita nak katakan vaksin. Cuma vaksin ni tak cucuk. Bukan ubat fizikal, tapi dia adalah ubat kepada minda. Dia vaccinate the minda. Jadi apa yang vaccinate the minda? Dia adalah apa yang kita fikir, dan juga linguistik yang kita gunakan pada diri kita. Aku boleh buat. Aku tak boleh buat. Aku pandai, aku tak pandai. Itu adalah linguistik pada kita. Linguistik yang boleh menaikkan kita ataupun linguistik yang boleh mengudumkan kita. Linguistik. Okey. Kan? Baik. Kan kalau Nani ada mak lagi, ada tak? Mak ada mak. Ada. Kalau mak kata mak sayang Nani. Apa Nani rasa? Rasa berbesar hati. Kan? Tapi kalau mak kata, Nani, mak benci Nani. Down. Sebab you give the meaning. Tapi kalau mak kata, Nani, raret, nagrok, rok. Apa dia? Apa dia? Tak ada makna apa. Jadi tak ada apa, neutral. Jadi perkataan ada neutral. Perkataan ada power. Kan? Power to down,
power to up. Ya. Jadi itu semua membentuk pemikiran. Benar. Jadi linguistik. Kita kena boleh ada benda yang kita nak benarkan masuk dalam kita. Perkataan apa kita nak benarkan masuk dalam kita. Jadi dalam dunia VUCA yang berlaku baru ni, dalam keadaan tak certain, ya, dalam keadaan kita tak boleh berfikir, dalam keadaan kita emosi kita down dan sebagainya, boleh tak kita letak pelindung, shield, perisai, Ya. perisai. Baik. Tapi kalau kita letak benda tu pada luar, oh, I hilang kerja, anak I tak dapat result yang bagus, I tak dapat bonus. Makna dia, kita punya kontrol kita bukan dalam kita, tapi di luar sana. Ya, dan berbalik juga kepada pilihan yang telah pun Tuan Haji kongsikan awal tadi. So, kita ada perisai. Okey? You ni adalah orang yang hebat. Kita kata, buka perisai. Welcome. Okey. You ni dalam keadaan yang teruk. Shield. Makna dia, locus control tu ada pada kita. Sebenarnya hakikatnya. Betul? Ya. Kan? Jadi, kita yang kontrol benda tu. Kita kena ingat tu, kita boleh kontrol benda tu. Okey. Baik. Itu yang pertama. Benar. Kita tengok elemen kesejahteraan itu dalam Madani itu memang ada lah. Jadi kesejahteraan itu sendiri kalau kita amati betul-betul ia meliputi kesejahteraan, paling penting adalah kesihatan mental kita. Bagaimana Tuan Haji? Kalau kita NLP itu sendiri mampu untuk kita membentuk kesejahteraan mental kita. Definitely. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam figure yang lebih kurang 5 tahun sudah, yang paling latest, yang statistik 2019 tak salah saya. Ya. Malaysian 30% affected by mental. Sebab mental dia semuanya adalah linguistik. Sama ada simbol dan perkataan. Jadi kalau you nak vaksinate, bukan kita boleh vaksinate secara fizikal. Tak boleh. Mana dia, kita kena go back to the root, bahawa kita kena cerap benda yang bagus untuk nak bentuk pemikiran yang bagus. Kita kena bentuk perkataan yang boleh menaikkan resilient diri kita. That is a better word. Resilient diri. Jati diri kita. Dan dia ada dua. Satu is here. Yeah. Kita punya cognitive mind. Mana ini head mind kita. Intelligent kita kat sini. Tapi di sini juga ada. Ini heart mind. Okey. Dan lagi satu ada di sini. Dia panggil gut mind ataupun belly mind, iaitu keberanian. Rupanya yang ini yang menzahirkan ke luar sana. Jadi kalau tiga ni kita boleh buat, Selari. iaitu dinamakan polyvagal. Di mana kita ada expressway kita. Mana kalau kita betul-betul alignkan benda ni, macam Ferrari jalan atas jalan raya lah. Okey. High performance. Tuan Haji, cakap pasal vaksin ni kan, vaksin kesejahteraan. Vaksin itu sendiri merupakan satu pilihan untuk kita. Jadi sekali lagi pilihan sama ada kita nak terima ataupun tidak. Dan sekali lagi kalau kita nak angkat kembali perkataan Madani itu, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan serta ihsan yang memegang maksud Madani itu secara menyeluruh. Dan 6 tonggak ini sebenarnya bakal memetah hala tuju Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. Tak guna kalau kita maju ke hadapan tapi kehidupan kita sejahtera. Jadi macam mana kita nak mencapai kesejahteraan itu? Kalau kita tengok apa yang akan membawa benda ni semua, dia bermula daripada sini. Ya. Iaitu highly intelligent. Kan? Mana ini adalah pemikiran baru. Macam mana you nak buat kreatif, inovatif. Dan juga saya percaya perkataan Madani adalah perkataan yang transformatif. Itu lagi besar. Transformasi. Dia bukan saja reform, tapi dia juga adalah transformatif. Dia bermula cara kita berfikir. Maknanya dia, apa yang kita tanya? Apa yang aku nak? So dia start dengan questioning diri kita. Apa yang aku nak? Apa yang aku boleh buat? Dalam situasi yang hopeless, yang paling teruk, hopeless, tak tahu nak buat apa. Mungkin orang nak terjun rumah, bunuh diri dan sebagainya. Kalau kita tengok di Taiwan dan sebagainya, suicide case yang tinggi dan sebagainya. Maknanya itu bukanlah Madani. Itu bukan mana dia. Itu bukan kesejahteraan. Kalau orang mula terjun rumah, bunuh diri, tikam orang, lepas tu bergaduh, that is not Madani. Madani adalah kesejahteraan di mana kita boleh kontrol diri kita. Kalau setiap individu boleh kontrol diri dia, saya percaya semuanya akan selesai dengan ni. Sebab tu saya kata perkataan Madani ni adalah kesejahteraan saya rasa, dan apa yang dalam 6 tonggak tu, is all about
the intelligent to think. It's all about here, the spiritual here, the emotion here. Emosis ini tadi. Tapi Tuan Haji, saya kira kalau kita ikutkan apa dan realiti yang berlaku, intelligence untuk berfikir, kebolehan untuk berfikir secara kreatif, secara kritis dalam kehidupan itu untuk memberi pertimbangan dalam satu keputusan sama ada baik atau buruk, lain levelnya ataupun lain sifatnya. Hani cara berfikirnya lain. Saya cara berfikirnya lain. Betul. Maka untuk mentafsirkan kesejahteraan mengikut perspektif Hani lain, saya juga lain. Dan juga kita juga dipisahkan dengan T20, M40, B40. Mungkin cara mereka berfikir juga lain. Tuan Haji. Macam mana? Dalam soal perbezaan ini, kesejahteraan utama untuk negara kita nak capai, Tuan Haji. Allah. Semuanya kita ada masa pendek. Kejap saya boleh cakap benda ni panjang. Boleh. Ada beberapa minit lagi, Tuan Haji. Benda ni sebenarnya 90 tahun dulu. Tahun 30. Okey. Berapa dah? Berapa? Tahun 31. Orang bercakap ni, the map is not the territory. Pasal apa dia jadi macam tu? Sebab Hani punya sistem penapisan, you punya sistem penapisan, saya punya sistem penapisan is different. Orang yang B40 ke bawah, yang duduk katakan di kampung ataupun duduk di rumah yang kurang setinggan dan sebagainya. Dia ada dia punya kepercayaan yang tersendiri, dia ada nilai dia yang tersendiri, dia ada pengalaman dia yang tersendiri. Yang duduk yang T40, dia ada pengalaman yang different. Education level, dia semua adalah penapis-penapis yang membuatkan pembentukan minda yang different. Kan? Perkataan Madani itself, pada setengah orang perkataan yang boom up. Pada setengah orang tak ada makna apa. Satu benda yang dia kena tahu. Ini manusia semua ada. Iaitu kita kata apa tadi? One is the, sebab kita ada minda kan? One is the key to the mind. Kunci apa yang untuk minda? Apa kunci kepada minda? Kan? Dia jawab mula-mula perkataan dia macam ni. Saya caption dia balik. Minda adalah kuncinya. Itu first word. Tetapi apakah kunci kepada minda? Jawabnya adalah pertanyaan. Kalau kita boleh bertanya benda yang bagus, soalan yang bagus akan bawa solution yang bagus. Jadi kalau kita boleh buat yang itu dan kita mula mencerap benda yang bagus, kita mencerap benda yang baik-baik untuk diri kita. Dan sebagai kita orang Islam, benda itu dah banyak semua dalam doa. Tidak ada doa yang perkataan yang buruk-buruk. Itu adalah vaksin. Doa itu adalah vaksin. Linguistik yang bagus itu adalah vaksin. Pilihan yang bagus, choice tadi, adalah vaksin. Ya? Kita nak pilih apa? Aku boleh buat. Aku ada solution. Ada caranya. Itu adalah bagaimana kita vaksin. Apa lagi aku boleh buat? Itu soalan yang bagus. The moment you mula bertanya soalan yang bagus, you sudah mula inoculate you punya minda tadi. Itu pastinya, Tuan Haji. Dalam masa seminit, Tuan Haji, sebagai satu kesimpulan dan juga saranan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Bagaimana awal tadi Tuan Haji menyebut tentang kita ada lopak dan kita jatuh ke dalam, curam dan apa dan sebagainya. Bagian untuk bangkit adalah pilihan kita. Jadi apa kesimpulan yang boleh dibuat di sini? Saya nak rumusannya, saya nak kata manusia itu ada power dia. Manusia dianugerahkan power. Choice adalah power. You kena ada power. Tapi yang hebatnya manusia ada 4 power. 4 power ya. 4 power. Nak ikut saya pun boleh. Ikut tangan saya. Saya ada 4 kuasa. Saya ada 4 kuasa. Kuasa untuk berfikir. Kuasa untuk berfikir. Kuasa untuk beremosi. Kuasa untuk beremosi. Kuasa untuk bercakap. Kuasa untuk bercakap. Kuasa untuk bertindak. Kuasa untuk bertindak. That will create a great Madani. Terbaik kesimpulannya, musanya. Sangat terbaik. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Kalau ada 1 jam ni show untuk Tuan Haji. Saya ikut lagi Tuan Haji. Banyak perkara boleh kupas. Kita boleh cerakinkan lagi lah. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Mat Taib Mat, iaitu Sifu NLP nombor 1 Nusantara, juga pengasas Akademi NLP Malaysia, dan sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk bercakap mengenai vaksin minda untuk kesejahteraan diri dan negara yang madani. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak Tuan Haji. Okey, semuanya pilihan dan 4 perkara tadi diharapkan memberi satu kuasa kepada anda sebenarnya untuk kita ubah minda kita. Ni awal-awal tadi kan kita buka tirai Selamat Pagi Malaysia ini dengan MA63. Saya nak kongsikan satu trivia ni. Sebelum 1963 ni, Sarawak ataupun Sabah ini, Sabah dulu dikenali sebagai North Borneo, yang bergerak sebagai satu entiti negara sebenarnya. Kerana apa? Pada tahun 1956, North Borneo ataupun Sabah lah sekarang pernah menyertai Sukan Olimpik sebagai satu entiti negara di Sukan Olimpik pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Itu adalah
kali pertama North Borneo menyertai Sukan Olimpik sebagai sebuah negara. Ya, jadi itu ada trivia yang dapat kita kongsi anda yang saling berkait dengan apa yang kita cuba ingin dapatkan dan kita garapkan supaya kita lebih memahami tentang apa sebenarnya aspek kepentingan menerusi MA63 itu sendiri dan juga mesyuarat yang diadakan semalam. Jadi kita bersama dengan dalam talian kita bersama dengan Dr. Azman Ayub, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Polisi UiTM untuk memberikan sedikit respon terhadap keputusan dan juga majlis tindakan MA63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri semalam. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Doktor, mungkin terus saja Doktor memberi respon dan juga ulasan sedikit tentang apa yang berlaku semalam majlis tindakan Perjanjian Malaysia 63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Silakan Doktor. Doktor masih bersama dengan kami Doktor. Saya kira doktor dalam perjalanan ke mana-mana ini mungkin nak balik ke kampung ke, tapi sambil-sambil itu dapat bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi dapatan berkaitan dengan MA63 secara umumnya dan juga menerusi mesyuarat yang dilangsungkan semalam. Sekali lagi doktor, Assalamualaikum. Boleh dengarkan kami dengan jelas? Waalaikumsalam. Ya. Itu jelas tapi agak perlahan. Okey. Kami dengar jelas kata-kata doktor. Jadi mungkin sedikit ulasan berkaitan dengan MA63 secara umumnya dan juga menerusi mesyuarat yang dilangsungkan semalam. Silakan. Silakan doktor. Doktor? Ya. Ya, silakan. Berikan sedikit ulasan doktor tentang mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita semalam berkaitan dengan MA63. Ulasan dan juga komen doktor. Berkenaan dengan MA63 ya? Ya, betul doktor. Baik. MA63 ini memang perjanjian sudah lama dan dia satu perjanjian antarabangsa yang mana ditandatangani oleh dulu UK dengan kerajaan Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu waktu itu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Jadi satu perjanjian antarabangsa yang macam ini dia memang tidak boleh nak diubah suai di dalam Parlimen Malaysia. Kalau nak diubah suai dia kena duduk balik dengan semua penandatangan yang menandatangani pada tahun 1963 dulu. Apa yang boleh dibuat oleh Parlimen Malaysia, mungkin dia boleh menggariskan bagaimana perkara-perkara yang dinyatakan dalam perjanjian itu untuk dilaksanakan. Itu boleh. Yang itu yang memang kerajaan Malaysia bukan saja di bawah Perdana Menteri sekarang tengah buat. Sebelum daripada itu pun Datuk Seri Ismail Sabri pun ada melakukan perkara ini dan pada saya apa yang berlaku terkini ini satu perkembangan yang baik ke arah merealisasikan hak-hak yang telah dipersetujui sewaktu perjanjian ini ditandatangani pada tahun 63 dulu. Jadi ini menguntungkan Sabah dan Sarawak dan juga sebenarnya menguntungkan Semenanjung Malaysia juga secara keseluruhan. Sebab itu ada 3 entiti di sini yang dinyatakan. Sebab itu kalau kita tengok Sarawak pun dia dan Sabah pun ditukar perkataannya ataupun ditukar namanya kepada wilayah berbanding dengan negeri. Sebab mengikut ini berkaitan dengan kita kena baca negeri dan wilayah ini mengikut ruang lingkup MA63. Jadi dalam MA63 dia ada Semenanjung Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia sekarang ini, dia ada Sabah, dia ada Sarawak. Jadi Sarawak satu entiti, Sabah satu entiti dan Semenanjung Malaysia satu entiti. So ada 3 entiti dalam perjanjian MA63. Sebab itu saya kira Sarawak dan Sabah diberi nama baru sebagai sebuah wilayah. Bukan negeri. Jadi ini termaktub dalam ruang lingkup MA63. Dan saya rasa juga ini yang sepatutnya kalau nak dikatakan pendekatan populis Perdana Menteri sekarang
dia pada saya bukan pendekatan yang populis juga sebab ini perkiraan untuk memberikan hak yang mana kita telah tanda tangani pada tahun 63. Jadi hak-hak kepada wilayah Sabah dan Sarawak ini perlu diberikan menurut apa yang telah termaktub dalam perjanjian tersebut. Kalau nak mengubah perjanjian ini, dia kena melalui satu proses yang agak panjang yang mungkin kena melibatkan macam saya sebut di awal tadi, kena melibatkan semua penandatanganan perjanjian ini, iaitu UK, Semenanjung Kerajaan Malaysia kita, Sabah, Sarawak, Singapura tu dia terkeluar daripada Malaysia, jadi kita tidak mungkin mengambil Singapura kembali dalam urusan untuk mengubah terma-terma ataupun apa yang termaktub dalam perjanjian MA63 dahulu. Ya, baik. Baik, terima kasih Doktor atas dapatan dan juga komen balas berkaitan dengan MA63 dan juga mesyuarat susulan daripada semalam. Dr. Azman Ayub, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Polisi UiTM bersama kita sebentar tadi, dan apapun hasil mesyuarat yang dilangsungkan semalam, mana telah pun dimaklumkan bahawasanya segala isu yang tertunggak yang berkaitan dengan perjanjian Malaysia 1993 ini lulus di peringkat perbincangan dan sudah memasuki fasa pelaksanaan. Apa yang diusahakan pada ketika ini adalah berkaitan dengan kerja menyelesaikan isu teknikal. Ya, mungkin saya nak kongsikan juga sedikit beberapa tuntutan. Pertama, jumlah keahlian lembaga pengarah dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN. Yang kedua, beberapa tuntutan lain termasuk isu pentadbiran Badan Kehakiman di Sabah dan Sarawak, pengiktirafan JKR Sarawak, Jabatan Pengairan dan juga Saliran Sarawak, dan juga cadangan pertambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan juga Sarawak di Parlimen. Ya, itu antaranya. Baik, jadi kita nak bawakan pula pada waktu ini Cerita Pagi